Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Siri kali ini Ustaz ingin tujukan khusus kepada anak-anak yang akan menduduki peperiksaan. Insya-Allah, doa mudah-mudahan peperiksaan kita berjaya dengan cemerlang, dengan jaya. Ada beberapa aspek yang perlu kita ingat dalam soal kita menuntut ilmu dan kita inginkan kejayaan. Perkara yang pertama yang kita perlu fahami bahawa dalam menduduki peperiksaan ada beberapa perkara yang perlu kita beri perhatian. Ustaz tak nak sentuh soal-soal aspek-aspek fizikal yang biasa kita, persiapan-persiapan yang biasa dengan ulang kaji dan sebagainya, dengan nota dan sebagainya. Tapi apa nak sentuh ialah soal bagaimana untuk kita mendapat sedikit ataupun kelonggaran ataupun rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudahan. Di antara perkara yang besar ialah dalam kita menuntut ilmu, yang penting ialah bukan hanya dapat ilmu tapi mendapat keberkatan daripada ilmu tersebut. Keberkatan daripada ilmu, waktu Ustaz menjadi pensyarah dahulu, di pintu bilik Ustaz tulis. Satu perkara Ustaz tulis di pintu bilik, separuh daripada keberkatan ilmu terletak anda mengamalkan ilmu yang anda pelajari, manakala sebahagian lagi terletak anda menghormati guru anda. Jadi dengan kata lain bahawa kita menghormati guru itu adalah sebahagian di antara keberkatan ilmu. Sebab itu bila kita nak duduk peperiksaan, bukan soal kita berjaya ataupun luluh dengan cemerlang. Yang penting ialah kita mendapat keberkatan daripada kejayaan itu. Sebab itu kalau kita lihat di antara hadis Nabi SAW, di mana Nabi SAW menyebut dalam sepotong hadis, bila Allah Subhanahu Wa Taala nak beri kebaikan pada seorang manusia, maka dijadikan orang itu faqih dengan agama. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Man yuridillahu bi khairan, sesiapa yang Allah Ta'ala nak jadikan, nak beri kebaikan bagi dia, yufaqihu fid din, dia jadi seorang yang faqih, yang faham, yang beramal, yang faqih dengan agama. Dengan kata lain bahawa soal keberkatan ini perkara yang sangat penting. Yang kedua, kita memang perlu ulang kaji, kita baca, kita ikhtiar, tapi yang menentukan kita ingat tak ingat, kita boleh jawab tak boleh jawab, itu ialah perkara yang kedua. Setelah kita berusaha ikhtiar, maka kita kena amalkan beberapa perkara. Antaranya ialah saya Ustaz waktu sekolah lagi, waktu mengajar pun seringkali memberitahu pada murid-murid, amalkan selalu baca surah Asy-Syahr, alam nashrah laka sadrak, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Amalkan selalu surah ini, baca selalu. Surah ini Allah Ta'ala membuka jalan-jalan kemudahan, kerana setiap kesusahan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, bersama susah kamu akan ada kesenangan, bersama susah kamu akan ada kesenangan. Ustaz sekali beritahu murid-murid sebelum masuk bilik peperiksaan, masuk saya duduk kursi, jangan lupa baca Fatihah, minta doa pada Allah, dan jangan baca alam nashrah laka sadrak sebelum buka kertas soalan. Yang kedua, kita kena tenang, kita kena relax, kita kena tenang. Bila diberi masa, kita harus jawab dengan waktu yang telah ditentukan. Jadi oleh kerana itu, ialah ketenangan tu lagi penting. Kadang-kadang bila kita jadi panik, Ustaz pernah ingat ada satu kes, satu orang kawan, waktu dia masuk bilik peperiksaan, masa tu peperiksaan SPM, soalan tu sepatut dia jawab 5 soalan. Dia dah jawab 4 soalan. Dia semak-semak, dia siap, dia yakin dia siap. Dia semak berapa kali, siap. Tapi dia tengok masa ada lebih kurang dalam 15 minit lagi. Maka bila dia yakin dia siap, dan dia semak 2-3 kali dia siap, akhirnya pun dia relax. Jadi bila masa tinggal 5 minit lagi, pensyarah ataupun pengawas beritahu para sekalian, masa tinggal 5 minit lagi, diberi peringat. Waktu itulah dia tengok arahan soalan, wajib jawab 5 soalan. Waktu tu dia tengok dia hanya baru jawab 4 soalan. Apa yang berlaku? Bila dia tengok dia baru jawab 4 soalan daripada 5 yang sepatut dijawab, dia jadi panik. Dia jadi panik, akhirnya dia tumbang. Dia pitam kerana panik sangat, hingga menggigil tubuhnya, berpeluh tangan dia. Bila dipitam,
Akhirnya ketah kedua langsung tak boleh ambil. Ya, dan dia berulang pada tahun berikutnya, waktu ustaz sekali-sekali dengan dia ambil peperiksaan. Dia masuk bilik periksa, dia teringat apa yang berlaku pada tahun. Dia jadi pening. Ya, dewan jadi pusing. Akhirnya dia tak boleh ambil peperiksaan. Pasal apa? Kerana terkadang kita ni, sebab tu ustaz sebut ketenangan jiwa. Tenang, minta doa pada Allah. Ya Allah beri ketenangan. Ya, kita ingat bahawa bila kita buka soalan, kita jawab soalan, kita utamakan apa, kita tanda mana soalan yang mudah dulu. Yang penting jaga masa. Kadang-kadang bila soalan mudah, kita ambil masa yang panjang, menyebabkan kita habis masa kepada 1-2 soalan, 2-3 soalan kita tak cukup masa. Jadi ini antara perkara yang biasalah, saya yakin kita semua. Yang ketiga, dalam kita menduduki peperiksaan, maka kita kena yakin bahawa bila kita jawab siap dengan sempurna, ya, jangan lupa, jangan tinggal sembahyang hajat. Jangan tinggal sembahyang hajat. Tiap-tiap malam sembahyang hajat. Besok nak periksa malam ni lepas sembahyang isyak, sembahyanglah hajat 2 rakaat. Ya, bangun nak pergi sembahyang hajat, minta doa pada Allah Taala. Sebab ya, yang menyebabkan ingatan, kekuatan ingatan tu duduk pada akal yang Allah Taala pelihara. Maka kan itu jangan lupa solat hajat, minta rayu pada Allah Taala. Ya, ni ada kawan-kawan kita yang dengar cerita yang berlaku di satu kawasan, tiba-tiba kena positif COVID, nak ambil periksa lagi. Bayangkan, ya, ini benda-benda yang kita tak mau berlaku. Ya, jadi oleh kerana itu, di antara amal yang kita perlu jaga. Yang keempat, Ustaz nak sebut bahawa pada anak-anak yang akan menduduki peperiksaan, bahawa kita jawab sebaik mungkin. Ya, kita harapkan pensyarah ataupun pemeriksa yang periksa ketah kita juga akan dilembutkan jiwanya, hati oleh Allah Ta'ala. Ada yang waktu Ustaz periksa menjadi pensyarah dulu, yang merayu-rayu, last kali jawab dia kata, tolonglah saya tak boleh jawab, tolonglah saya, tolong. Sebagai contoh, rayuan tu sebenarnya bukan pada pemeriksa, rayuan kepada Allah Ta'ala supaya Allah lembutkan hati, Allah Ta'ala beri kefahaman apa yang kita tulis. Kadang-kadang maklumlah, ya, pemeriksa ni manusia. Ya, maka oleh kerana itu, kita harapkan apa yang kita buat, kita minta pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala permudahkan. Dan akhir sekali ialah kita harus ingat bahawa kejayaan bukan hanya terletak kepada sijil. Ya, bukan hanya terletak pada sijil. Berapa ramai orang yang tak reti pun, tak ada sijil pun, ya, gagal pun, tetapi dia berjaya dalam hidup dia. Dan berapa ramai pula yang tak reti baca menulis pun tiba boleh berjaya. Ya, cuma kita belajar kerana Allah Ta'ala, kita belajar kerana surah agama. Ya, jangan kita fikir, oh kalau macam tu baik tak usah belajar, baik tak ada sijil, mana-mana boleh kerja. Bukan, soalnya ialah yang memandu hidup kita ialah ilmu. Ya, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa-siapa yang nakkan dunia, hendaklah ada ilmu. Ya. Dan Allah tak sebut yarfa'illahu allazina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Allah Ta'ala mengangkat darjat orang beriman di kalangan kamu dan mereka yang diberi ilmu dengan beberapa darjat. Oleh kerana itu, kita berusaha dengan ilmu kita untuk jadi culuhan cahaya kepada kita. Dan kalau sekiranya takdir oleh Allah Ta'ala kita berjaya, sujud syukurlah pada Allah. Ya, sujud syukurlah pada Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Ya, jangan lupa mak kita setiap pagi nak pergi periksa, kalau boleh salam mak, minta doa mak, tolong doakan saya mak. Ya, doa ibu ni sangat penting. Ya, salam ayah, minta doa, ya Allah. Kita sekarang jangan kita duk yakin kita lah. Tak boleh. Kita kena minta kepada guru kita. Ya, kalau boleh jumpa guru, minta, cikgu tolong doakan saya hari ni. Ya, minta halalkan ilmu, minta permudahkan. Ini di antara perkara yang kita kena sentiasa. Ya, di samping kita berusaha, kita berikhtiar dan sebagainya, kita jangan lupa bahawa kemampuan makhluk dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz doakan mudah-mudahan anak-anak semua berjaya dengan cemerlang dalam peperiksaan, berjawab dengan tenang. Ya, apa-apa dah lepas jangan duka cita. Ya, kertas ada, subjek-subjek lain masih panjang lagi di hadapan. Ya, dan yang dah lepas tutup fail. Ya, minta doa pada Allah Taala, dah siap apa. Yang penting ialah kita, ya, ready kepada kertas-kertas yang seterusnya. Ya, semoga semua berjaya dengan cemerlang. InsyaAllah bukan saja berjaya dunia, bahkan kita semua berjaya di hari akhirat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Qul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.